Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Innas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala bil qasimil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Muliakan pengurusi majlis kita pada malam ini, bahagia pengurusi masjid, jami', tuan imam, barisan jawatan kuasa, muslimin dan muslimat, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua sebesar-besar ganjaran dan anugerahnya asbab kita berkumpul pada malam ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, kita juga dah dekat dah nak masuk bulan yang mulia, yang penuh dengan ibadah-ibadah yang agung, khususnya ibadah haji, bulan Zulhijjah. Dan bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah termasuk bulan-bulan haram. Lah ni kita di hujung bulan Dzulqa'dah. Ini bulan haram ni, bulan yang dihormati, bulan yang sejak zaman Arab Jahiliyah lagi mereka tidak akan berperang bila memasuki bulan haram. Bulan haram itu ada 4, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Bulan di sisi Allah itu ada sebanyak 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ni ada 4 bulan haram. Yang pertama sekali Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Ini disebut bulan haram, bulan yang sangat mulia. Dan Allah sendiri berfirman berkenaan dengan kemuliaan bulan ini di dalam Al-Quran. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ataupun radhiyallahu taala anhuma, apabila mensyarahkan ayat Quran berkenaan dengan bulan yang mulia ini, 4 bulan ini, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang beramal soleh dalam 4 bulan ini, pahala dia akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kuliah malam ini, kita sembahyang maghrib tadi, kita zikir hari ini, itu dalam bulan Dzulqa'dah lah. Tak sama dengan kita zikir dan mengaji pada bulan Syawal yang sebelum ni. Karena bulan Dzulqa'dah jauh lebih mulia, karena dia bulan haram. Pahala digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal yang kita buat pada hari ini, baki bulan-bulan Dzulqa'dah, bulan haram, dan juga yang akan datang bulan Dzulhijjah, semuanya dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, begitu juga dosa pun digandakan oleh Allah. Karena bulan yang mulia, bila ada orang buat maksiat, maksud dia
Maksudnya dia tidak menghormati bulan yang mulia. Yang pertama, dosa maksiat kepada Allah. Yang kedua, dosa tak hormat bulan mulia dan mencemari bulan mulia dengan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita jauh pada maksiat dalam bulan ni, dalam bulan Dzulhijjah yang nak mai, dalam bulan Muharram, dan insya-Allah semua bulan. Allah SWT. Dan bulan haram ini di antara amalan yang afdal berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda yang mafhumnya, seafdal puasa selepas puasa bulan Ramadan, iaitulah puasa bulan-bulan haram. Bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab dianjurkan berpuasa. Dan berpuasa pada 4 bulan ini, bukan 4 bulan direct tu maksudnya adalah puasa dalam sehari 2 hari, afdal. Lebih-lebih lagi pada 10 awal Dzulhijjah, lagi besar pahala dia. Wal fajri wa layalin 'ashr, Allah firman dalam Quran, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Malam 10 ini kata ulama tafsir, malam 10 awal Dzulhijjah. Itu pandangan yang kuat. Allah bersumpah dengan 10 malam terawal dalam bulan Dzulhijjah, sehingga ada ulama mengeluarkan pandangan 10 awal Dzulhijjah lebih afdal dari 10 terakhir Ramadan. Alasannya adalah dalam 10 awal Dzulhijjah terkumpulnya semua ibadat-ibadat dan amal-amal soleh. Sedekah ada dalam 10 awal, sembahyang ada dalam 10 awal Dzulhijjah, qiyamul lail ada dalam 10 awal Dzulhijjah, baca Quran ada dalam 10 awal Dzulhijjah, puasa ada dalam awal 10 Dzulhijjah. Bahkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa pada 10 awal Dzulhijjah sehari sama juga dengan setahun. Ada riwayat sama juga, Allahumma salli alaihi wasallam, lebih lagi maksudnya, 2 tahun tak salah, lebih lagi. Jadi dari riwayat sebut setahun. Puasa sehari dalam 10 awal Dzulhijjah sama juga setahun berpuasa. Dan dalam 10 awal Dzulhijjah juga ada apa? Ada ibadah haji yang tak ada dalam waktu-waktu yang lain. Hari Arafah, wukuf di Arafah ada dalam 10 awal. Dan wukuf di Arafah ni di antara waktu-waktu kemuncak dalam ibadat haji. Inilah waktu mustajab doa, dan inilah waktu paling ramai Allah bebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Itqu minan nar ada pada 9 Dzulhijjah. Ini disebut hari Arafah. Peluang bagi mereka yang wukuf di Arafah untuk dibebaskan terus oleh Allah daripada api neraka. Walaupun di kalangan mereka tu ada ahli maksiat, ada yang mereka tu dah memang layak ke neraka, tapi asbab bermunajat, mohon keampunan pada Allah, berimpun di hari Arafah, wukuf di Arafah, dijanji dalam hadis Nabi SAW, Allah bebaskan hamba-hambanya paling ramai adalah di hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Dan Allah SWT Muhammad, ini kelebihan-kelebihan yang ada dalam 10 awal Dzulhijjah. Terkumpul semua ibadat-ibadat yang besar yang tidak ada pada waktu-waktu yang lain, waktu afdal. Allah SWT. Jadi para hadirin sekalian, Allah SWT, marilah sama-sama kita berazam untuk masuki 10 awal Dzulhijjah ini, Allah SWT, dengan hati yang bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebihkan sikitlah amal kita 10 awal ini, lebihkan sikit. Kenapa nak lebihkan? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-'ashr
Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Hadis ni sahih. Fadilat besar siapa pulun amai, beramailah bahasa Kedahnya, dalam 10 hari Dzulhijjah. Kita kena pakat pulun, puasanya, bangun malamnya yang tinggal 10 hari Dzulhijjah. Azam insya-Allah. Macam mana 10 malam terakhir Ramadan kita pulun, macamlah 10 awal Dzulhijjah kena pulun. Bahkan lebih afdal, ada pandangan mengatakan lebih afdal, lebih besar pahala ibadat 10 awal Dzulhijjah. Allahumma salli ala Muhammad. Cumanya kata ulama, kelebihan 10 awal terakhir Ramadan ni, 10 terakhir Ramadan ni menjadi istimewa juga. Kenapa? Ada satu malam disebut malam Lailatul Qadar. Tapi dari segi hari-hari, setiap hari dalam 10 tu, 10 awal Dzulhijjah lebih afdal. Ke 10 malam terakhir Ramadan memang afdal. Tapi afdalnya lebih kepada satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Bukan untuk kita melekehkan 10 malam terakhir, tetapi nak sebut ada lagi waktu yang Allah bagi lebih lagi. 10 terakhir dah banyak dah, tapi ada lagi yang lebih. 10 awal Dzulhijjah. Ini khilaf ulama, ada kata 10 terakhir Ramadan itu lebih afdal. Bahkan ada yang mengatakan Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir Ramadan. Di pandangan yang kuat akan mengatakan 10 malam dalam 10 awal Dzulhijjah wal fajri wa layalin ashr. Tengok fadilat besar. Nabi bersabda, tidak ada hari-hari yang amalan salih fiha ahabbu ila Allah, dalam hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cinta amal soleh yang dilaksanakan dalam hari itu melebihi 10 awal Dzulhijjah, yakni ayyamil ashr, 10 awal Dzulhijjah. Ini fadilat paling besar. Amal yang paling Allah cinta yang dibuat 10 awal Dzulhijjah. Siapa nak cinta Allah, tak ada jalan lain lah. Peluang besar 10 awal Dzulhijjah, amal lebih sikit. Kalau biasa duk sedekah sehari RM10, sedekahlah sehari RM20. Kita usahakan insya-Allah. Takkan tak mau cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah ni dipanggil maqam mahabbah. Maqam ataupun kedudukan mahabbah. Maqam mahabbah lebih tinggi daripada maqam ridha. Ada orang Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzaliman khasyiya rabbah. Dan banyak lagi ayat Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada orang duk maqam ridha. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Wa radu'anhu, dan mereka ridha kepadanya, itu kepada Allah SWT. Ada ayat Allah kata yuhibbukumullah. Ada ayat Allah sebut Allah SWT. Ada daripada kalangan-kalangan hamba Allah ini asyaddu hubban lillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan ada daripada kalangan orang beriman ini, mereka itu asyaddu hubban lillah, sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat dalam Quran radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka ridha. Allahumma salli alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Ini ridha. Ridha ni suka dengan apa saja yang diberikan oleh Allah, sama ada susah ataupun senang. Itu ridha. Dan ridha itulah yang melahirkan syukur. Seperti yang Allah firman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Syakur di sini kata ulama, syakur tak sama dengan dia panggil apa? Allahumma salli alaihi wasallam. La, ayat yang lain Allah sebut, satu ayat lagi Allah sebut Allahumma salli alaihi wasallam tentang syukur juga, qalilan ma tashkurun, bahasa Allah.
Tapi ayat ni lain sikit, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit daripada hamba-Ku yang syakur. Syakur ni kata ulama di segi bahasanya, syakur ni maksudnya hamba yang syakur. Ada syukur, ada syakur. Syakur ni apa? Hamba yang waktu susah pun syukur, waktu senang pun syukur. Yang ni sikit kata Allah. Yang banyak senang syukur, kalau sikit, kalau susah sabar, tak syukur, dia sabar. Ada orang senang dia syukur, seronok, ridha dengan Allah. Ada orang bila susah dia macam menahan, dia sabar. Maqam sabar dengan maqam ridha, maqam sabar bawah sikit. Maqam sabar, maqam ridha, maqam mahabbah. Ada orang pula susah senyum, senang senyum, semua kata alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ini maqam syakur, dia panggil sikit saja orang. Maqam ni senang pun syukur, susah pun syukur, sakit pun syukur, sihat pun syukur. Allah kata ini sikit, wa qalilum min ibadiyas syakur, qalil, sikit saja. Seperti mana para ulama kita tengok orang soleh, bila mereka sakit kita jumpa mereka, apa khabar tok guru, apa khabar ustaz, apa khabar kawan yang soleh lah. Tengok dia dengan sakit apa semua di hospital, dia kata apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pernah dulu duduk di Yaman dulu, kita ziarah Al-Habib Ali Al-Mashhur. Al-Habib Ali Mashhur, mufti Hadramaut. Mufti dia, ulama besar, baru meninggal ya. Allah SWT. Dia ni jatuh di rumah sampai tak boleh jalan. Dah orang tua kan, lebih kurang umur dah berumur lah, 80 lebih tak salah waktu tu. Dia jatuh, pinggang ada problem, tak boleh jalan. Pinggang kalau problem tak boleh jalan. Duduk di rumah orang bakat main zarah. Saya pergi zarah juga. Masuk dia senyum kat kita. Dia tanya kita dulu, kaif halukum, bi khair, tayyibun. Apa khabar kamu, sihat ke, semua baik-baik saja ke? Dia tanya khabar kita dulu. Kita pun tanya, kaif halukum habib. Dia kata alhamdulillah, bi khair, alhamdulillah. Padahal dia nak jalan pun tak boleh. Yang tu saya nak sebut. Kita bila Habib sebut, nak sebut apa lagi tak tahu apa. Tak ada doa lah. Kita kalau ziarah orang sakit, di antara sunat-sunatnya adalah kita minta dia doa. Bukan sekadar kita doa ke orang sakit, bahkan disebut dalam kitab-kitab. Kita juga kena minta orang yang sakit doakan kita. Kerana orang yang sakit itu dia sedang mendapat rahmat Allah SWT, dapat belas kasihan Allah, dan dia orang yang dekat dengan Allah pada waktu itu. Maka minta doa dengan apa? Orang sakit. Macam musafir lah. Kita doakan orang musafir sebab kita harap dia selamat dalam perjalanan. Jangan lupa kita juga kena minta orang musafir doakan kita. Kerana musafir itu mustajab doa. Jadi kita minta doa saya, jangan lupa doa saya. Ini hamba yang diberi syakur. Syukur waktu sakit dan sihat. Syukur waktu sikit duit atau banyak duit. Syukur waktu orang puji atau orang celah dia. Syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ridha itu dia akan melahirkan syukur. Dan ada yang paling tinggi sekali maqam mahabbah. Allah sebut yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah SWT. Yang ni dapat maqam mahabbah tertinggi ni bila kita boleh dapat? Bila pun boleh dapat. Peluang paling besar untuk dapat 10 hari Dzulhijjah. Peluang paling besar. InsyaAllah dapat cinta Allah. Bahkan Nabi sebut dalam hadis ni, ahabbu ilallah. Yang ni maksudnya lebih dicintai oleh Allah amal soleh 10 terawal Dzulhijjah. Okey. Waktu itu para sahabat tanya Nabi SAW, bila Nabi sebut 10 awal ni paling Allah cinta. Waktu-waktu lain kalau kita amal, insya-Allah dapat juga cinta Allah. Tapi yang paling Allah cinta, yang paling cepat dapat cinta Allah, yang paling banyak cinta Allah, yang paling besar cinta Allah kita dapat 10 awal Dzulhijjah. Berdasarkan hadis. Sahabat pun rasa takjub dengan hadis ni. Sahabat tanya Rasulullah. Sahabat tanya apa? Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah. Maksudnya apa? Walaupun jihad fi sabilillah, maksudnya kalau kita jihad fi sabilillah tu kita dapat cinta Allah. Adakah jihad fi sabilillah dengan amal soleh
zikir, sembahyang di 10 awal Zulhijjah, adakah sembahyang zikir lebih besar pahala daripada jihad fi sabilillah pada 10 awal Zulhijjah? Nabi jawab apa? Wal jihad fi sabilillah. Walaupun keluar jihad fi sabilillah dengan amal soleh, zikir, sembahyang, Quran di 10 awal Zulhijjah, puasa, yang lebih besar pahala daripada keluar berjihad jalan Allah. Walaupun keluar jihad ni boleh mengorbankan jiwa dia ataupun nyawa dia, tapi duduk atas tikar sejadah, sedekah setiap hari, puasa di 10 awal Zulhijjah lebih afdal kata Nabi SAW. Lebih Allah cinta. Ni khas 10 awal Zulhijjah, dahsyat. Tapi Nabi tambah sikit, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad di jalan Allah bi nafsihi wa malihi, dengan dirinya dan juga hartanya. Harta dia dibawa semua pergi jihad. Falam yarji' min dhalika bi syai', dan dia tidak balik daripada demikian itu, tak bawa balik diri dia panggil apa, terkorban. Yang kedua, harta pun dia tak bawa balik. Kenapa? Harta dia habis, dia infak ke jalan Allah. Yang ni barulah lebih daripada kita amal soleh di 10 awal Zulhijjah. Kalau setakat dia pergi jihad, dia boleh balik lagi, tak matilah. Masih kita zikir, puasa, main masjid 10 awal Zulhijjah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Kalau dia jihad, dia tak bawa harta dia, masih lagi 10 awal Zulhijjah amal soleh dalam tu lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah. Kecuali bawa semua harta dia, dengan diri dia terkorban habis semua, barulah itu lebih dicintai oleh Allah, lebih besar fadilat daripada 10 awal Zulhijjah. Kalau tak terkorban, harta tak berkeluar semua, masih kita amal zikir, selawat, puasa, bangun malam di 10 awal Zulhijjah lebih afdal. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam tu riwayat macam tu. Kalau dalam riwayat lain, ma min ayyam al-'amlu al-afdal min ayyamin 'ashr. Kalau riwayat lain lebih afdal Nabi sebut. Riwayat tadi lebih dicintai oleh Allah. Tak apalah mana pun, masya-Allah. Allah SWT lebih kurang saja maknanya. Lebih besar tu yang disebut mendapat mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT. Dan ada riwayat daripada Sayyidina Allah bin Abbas, ada riwayat tapi sanadnya lemah sikit, yakni wal amalu fihin yudha'afu sab'ami'atin dhi'fin. Amalan yang dikerjakan dalam tempoh ini, iaitu 10 Zulhijjah, digandakan pahalanya sehingga 700 kali ganda. Sembahyang subuh 700 kali ganda, sembahyang duha 700 kali ganda, sedekah 700 kali ganda 10 Zulhijjah. Dan pelbagai lagi riwayat disebutkan. Dan ada riwayat daripada Imam Tirmizi dan Al-Imam Ibnu Majah. Hadisnya berkenaan dengan macam tadi juga, paling dicintai oleh Allah amal 10 Zulhijjah. Tetapi ada tambahan sikit. Tambahannya adalah Nabi SAW sabda, ya'dilu siyamu kullu yaumin minha bisiyami sanatin. Puasa setiap hari dalam 10 Zulhijjah menyamai puasa 1 tahun. Alah dia ganda. Wa qiyamin kullu lailatin minha biqiyamil lailatil qadri. Qiyamul lail setiap malam 10 awal Zulhijjah menyamai qiyamul lail, bangun malam pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Allah SWT. Pelbagai riwayat maksudnya 10 awal Zulhijjah. Pilihan kita nak bangun tak bangun, nak perbanyakkan amal ataupun tidak perbanyakkan. Jadi itu berkenaan dengan 10 Zulhijjah yang akan datang. Allah SWT. Kita terus kepada perbahasan yang dipanggil, yang kita nak bincangkan pada malam ini sedikit, dalam masa lebih kurang 20 minit, berkenaan dengan berkorban ataupun terkorban. Saya tengok tajuk lah. Tajuk berkorban lawan terkorban. Berkorban lain, terkorban lain tau. Berkorban ni maksudnya rela. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itulah kasih mesra sejati dan apa? Jati dan apa? Jati dan mulia.
Itu siapa karang itu lagu tu? Biar beli ya. Itu dipanggil apa? Makna-makna yang dia tulis itu, karangan-karangan itu semua ada nilai-nilai agama. Berkorban apa saja. Ini jihad fi sabilillah makna dia. Fi sabilillah ni berkorban apa saja. Harta atau nyawa. Banyak ayat Quran Allah sebut apa? Jihadlah dengan nyawa kamu dan dengan harta kamu. Ayat Quran tu dia ambil tu buat lagu. Ambil isi pada sana maksudnya. Faedah pada Quran. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itulah kasih mesra. Itu betul-betul kasih pada Allah, cinta pada agama itu. Dia lagu-lagu dulu ni jangan kita duk tengok lagu untuk perempuan lah. Wanita je. Banyak lagu-lagu yang ditulis terdahulu 80-an, 90-an kita boleh dengar. Banyak kisah cinta Allah, bukan kisah cinta wanita. Walaupun dalam video dia tu, video karaoke tu, perempuan duk menari. Itu bukan pasal cinta perempuan tu sebenarnya. Ya, kita cinta juga isteri kita, mak kita apa semua. Tapi makna-makna yang ditulis tu lebih kepada penghayatan kecintaan, perasaan kecintaan pada Allah SWT. Kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih zahir dan batin. Siapa tu? Awal dan akhir kasih siapa? Maksud selama-lamanya kita kasih siapa? Allah SWT. Zahir batin kita kasih siapa? Allah SWT. Zahir kita tunduk pada Allah. Batin kita mensyukuri nikmat Allah, ridha kepada Allah, itu cinta kasih. Banyaklah lagi maksudnya lagu-lagu tu. Kita cerita lagu payah pula kita bukan artis ni nak cerita lagu ni. Kita cerita hadis Al-Quran, ya. Korban ni, berkorban maksudnya rela dengan hatinya. Terkorban tak rela. Terkorban ni maksudnya terpaksa, tak dirancang, tak ada panggil apa, tak bersedia. Terkorban. Saya tak pasti sahabat kita yang meletakkan tajuk nak apa yang saya bicarakan. Saya korbankan terkorban, wallahu alam, tapi yang tu yang saya faham dah lah. Kalau tak mendapati, minta maaf banyak-banyak lah. Berkorban, terkorban. Berkorban kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Terkorban ini adalah berkenaan dengan orang yang tidak ada kerelaan dalam berkorban. Berkorban diterima oleh Allah, terkorban tak diterima oleh Allah. Terpaksa, tak rela, terkorban. Bahkan tak disukai pula kalau terkorban. Kalau berkorban maksudnya dia rela, dia suka. Orang jihad fi sabilillah, dia berkorban untuk agama Allah dengan harta, dengan jiwanya, dan dia diterima oleh Allah SWT. Mulia maksudnya. Terkorban tak jihad pun, naik-naik motor, dia harap selamat lah. Tengok orang belah dia, terkorban. Siapa suka mati yang tu? Siapa nak kena insiden? Orang tak mahu insiden. Maka berkorbanlah satu perkara yang paling besar sekali. Kerana dengan jiwa, dengan raga, dengan hati, dengan ikhlas, itu dipanggil berkorban. Allah SWT. Di para hadirin sekalian, Allah SWT kisahkan kisah berkorban ini sangatnya hebat. Nabi Ismail bukan terkorban, dia berkorban. Cuba kaji ayat-ayat Allah. Kalau Nabi Ismail terkorban ni, Nabi Ibrahim dia tengah tidur, anak tengah tidur, Nabi Ibrahim metikam, terkorban dia. Tak rela dia. Keluar roh, oi aku matilah sebab apa? Opak aku tikam. Terkorban aku. Tidak. Kita tengok dalam ayat Allah SWT. Nabi Ibrahim berkorban, Nabi Ismail berkorban, bahkan Hajar. Hajar ni siapa? Ibu kepada Nabi Ismail, isteri pada Nabi Ibrahim. Tiga-tiga orang ni berkorban. Allah SWT. Bukan hanya Nabi Ismail nak dikorbankan, bahkan Nabi Ibrahim pun berkorban, Sarah pun berkorban. Kenapa kita sebut tiga-tiga berkorban? Kerana siapa yang nak sembelih anak. Kita kisah satu-satu. Waktu mana Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa pada Allah dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, habli, kurniakan aku minas salihin, daripada orang soleh. Kalangan salihin iaitu nak zuriat soleh. Tiap-tiap hari berdoa kepada Allah SWT. Waktu tu dah berkahwin dengan Sarah.
berdoa tiap hari, tak dapat anak dengan Sarah. Sampai Sarah pun dah makin tua, Nabi Ibrahim makin tua, sampai dah disebut dalam kitab tafsir Ibn Kathir, Nabi Ibrahim dah umur dia mencapai 86 tahun tak dapat lagi anak, walaupun seorang. Kita kalau 9 tahun tak dapat anak tu lama dah. 86 tahun tak dapat anak lagi. Ada seorang gaji dengan saya di Sang sana, Bang Peng, orang panggil Bang Peng, dia Khairul lah, Bang Khairul. 9 tahun tak dapat anak kahwin. Dia pun main ngaji kita apa semua, mula belajar sikit-sikit apa semua. Satu malam tu, malam nisfu Sya'ban tak salah saya. Kan ada hadis malam nisfu Sya'ban malam yang qabul hajat, mustajab doa. Imam Syafi'i kata ada 5 malam yang mustajab doa. Salah satu nisfu Sya'ban. Saya buat kemulai di sana. Waktu tu PKP lagi. Kita buat pun tak ramai lah, orang terdekat saja yang buat. Saya bang kat dia, hajat apa malam ni doa sungguh-sungguh lah, Abang Peng doa lah. Dia kata hajat dia besar dia nak anak lah, 9 tahun kahwin tak dapat anak. Dia dengan isteri dia dua-dua orang sihat, tetap dapat anak. Malam tu dia doa, ya Allah, ya Allah, dia menajak menangis-nangis doa anak-anak. Allah senang. Mungkin sebelum ni dia doa dah, mungkin kurang sungguh kot. Ni dah mula mengaji ni, ada kesungguhan lah, ada kenal Allah tu sikit, insya-Allah lah. Lain lah tu perasaan tu. Ni susah malam tu. Atau tak salah malam tu malam dia panggil apa, 27 Ramadan, tak ada tahu dua tu. Lepas habis Qiyamul Lail, dia keluar saat minum air apa tahu, dia masuk, dia jatuh. Terduduk tu jatuh, dia tersepak bendui tu jatuh. Saya kata tu insya-Allah qabul lah tu hajat tu, tak nak qabul tu. Mudah nak qabul lah maksudnya. Saja kita melawak dia. Lepas beberapa bulan saja dapat anak. 9 tahun tak dapat anak, lama tu. Tunggu 9 tahun tak dapat anak. Umur dah capai 86 tahun, Nabi Ibrahim AS tak dapat anak. Bersama isterinya. 2 orang. Tunggu anak tak dapat anak. Satu hari Raja Mesir bagi, dia panggil apa, Hajar. Doa baru Allah bagi anak. Anak pertama nama Ismail. Lepas beberapa tahun Allah kurnia pula isteri yang lama tak dapat anak ni, dah makin tua ni, dapat pula anak nama dia Ishaq. Hajar lahirkan Ismail ketika mana Nabi Ibrahim umur 86 tahun. Sarah isterinya yang pertama yang dah lama bersama, yang duduk dengannya, lepas tu baru dapat anak nama dia Ishaq. Dan pada waktu itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS untuk menjaga dan juga menguruskan Sarah dan juga Ishaq ini di Baitul Maqdis di Palestin, pusatnya di sana, dan diperintahkan untuk menghantar Hajar dan juga Ismail, Nabi Ismail duduk di Mekah, yang mana waktu itu Mekah kering kontang. Tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jadikanlah tempat ni tempat yang dipenuhi dengan tanaman, subur apa semualah, buah-buahan. Sampai saya jumpa kawan saya yang mengaji di Madinah, dia kata apa? Di Mekah ni nak buah apa semua ada. Kan sekat tanam di situ, hak luar negara semua mai. Macam ayat tu, min fawakihatin apa semua, zara'in apa semua, ayat tu lah. Di antaranya minta buah-buahan ni subur, di sini ada buah-buahan yang banyak. Akhirnya sampai keluar ni buah-buahan memang banyak di Mekah ni, dan macam buah ada. Tinggal di sana. Waktu tu Nabi Ismail masih kecil lagi, tapi Nabi Ibrahim dah ajak bagaimana untuk berkorban. Siapa yang perintahkan untuk tinggalkan anak di sana, balik semula ke Baitul Maqdis. Di sebelah kitab tafsir, waktu itu Nabi Ibrahim pakai burak. Burak ni bukan hanya ditunggangi oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad atau Isra Mi'raj, bahkan dia tunggangan bagi Nabi-Nabi sebelumnya. Di antara disebutkan riwayat, Nabi Ibrahim AS guna burak. Disebutkan kitab tafsir Ibn Kathir, ada pandangan ulama mengatakan bila mana Nabi Ibrahim duduk di Palestin, Baitul Maqdis sana bersama Sarah dan juga Ishaq, dan di Mekah ditinggalkan Hajar dan juga Ismail, sebulan sekali dia akan mai daripada Palestin mai ke Mekah ziarah anak isteri. Kenapa ditinggalkan? Allah suruh. Ini Allah nak ajak cara berkorban. Ini Allah nak ajak bagaimana kesabaran, bagaimana keyakinan, tawakal kepada Allah SWT. Bahkan tinggal di tempat yang tak ada air. Waktu mana ada air? Mekah kering kontang.
Macam mana sebut tu zara'in, macam mana ayat tu? Ayat Quran tu Allah sebut. Nabi Ibrahim kata, aku tinggal tempat yang kering kontang, ya Allah, jadikan tempat ini subur, jadikan tempat ini kering kontang, tak ada air. Satu waktu Nabi Ismail ni menangis-nangis. Hajar pun dah nak ayak, lapak ayak, tak ada apa semua. Dia berlari. Dia naik bukit, dia panggil Safa Marwah. Safa Marwah. Naik bukit sebab nak tengok tak mana ada ayak. Berlari lagi naik Safa. Dia berlari naik Marwah sekali. Jadi sa'i lah 7 kali. Berhampiran dekat situ, barulah di satu tempat Nabi Ismail dia ketuk-ketuk kaki dia. Lapak ayak, duk nangis-nangis. Terpancanglah ayak, keluar ayak. Lepas tu kata Sarah, kata Hajar, Zamzam, Zamzam, Zamzam. Zamzam maksudnya sekat ayak ni, sekat ayak ni. Sebab ayak Zamzam dia terpancang keluar, dia mengalir. Kata Nabi SAW hadis, kalaulah Sayyidina Hajar dia tak kata Zamzam, dia tak sekat ayak tu jadi macam telaga himpun kan, jadi macam kolam himpun kan, ayak Zamzam akan terus mengalir sampai seluruh dunia. Sampai orang Bagan pun boleh minum ayak Zamzam. Tak minum dah air mineral, minum air Zamzam terus. Tapi dia sekat dia. Itu berdasarkan sirah-sirah para Nabi, para Rasul dah cerita. Zamzam ini bukan bahasa yang Arab lah, bahasa-bahasa terdahulu. Zamzam maksudnya sekat air ni, maksudnya himpun ke air ni. Jangan bila duduk mengalir, dia keluar. Ismail. Pengorbanan seorang isteri tu berkorban tu. Tak komplain pun kat Nabi Ibrahim. Apa hantar kami dekat tempat air tak ada? Kabelah Kedah sadar apa pun tak ada ni. Mai tarik paip ni. Tak komplain. Bahkan waktu mana Sayyidina Ibrahim hantar anaknya masih kecil, Nabi Ismail dengan Hajar di Mekah yang kering kontang. Lepas tu nak patah balik terus. Bukan pergi ajas ayak apa semua. Allah kata pergi hantar balik. Allah nak ajak ni peristiwa yang hebat. Seorang bertawakal kepada Allah SWT, bertakwa kepada Allah, ada jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar. Orang bertakwa tengok duduk tempat kering kontang boleh keluar air. Orang bertakwa tengok Allah jadikan jalan keluar, pertolongan, bantuan. Allah SWT. Kalau kita duduk tempat kering kontang macam mana nak keluar air? Pening pala dah kita ni. Lari balik tu kan. Tak lari balik. Duduk tempat yang Nabi suruh, yang Allah suruh. Allah keluarkan pancaran air. Semua daripada Allah SWT. Jadi antak-antak terus nak balik. Hajar tanya, wahai Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, kamu hantar kami ini disebabkan engkau nak hantar ataupun Allah suruh? Allah suruh, kata Nabi Ibrahim. Kalau Allah suruh aku yakin, silakan, tak apa, pergilah ke sana, tinggal aku dan anak saja. Itu Hajar hebat, berkorban tu untuk tunai perintah Allah SWT. Sampai kemuncak korban mereka, kemuncak korban family yang hebat ini, Allah cerita dalam Quran kisah mereka. Satu hari Allah sebut, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Kalau kita baca tafsir, Nabi Ibrahim sebelum tu dia suka buat kenuri bagi orang makan. Kadang dia sembelih 300 ekor kambing bagi orang makan. Kata Nabi Ibrahim, aku akan laksanakan perintah Allah untuk bagi makan pada orang, buat kebaikan pada orang, walaupun Allah suruh aku bunuh anak aku sendiri, sembelih anak aku sendiri, aku akan buat, kata Nabi Ibrahim. Hebat Nabi Ibrahim ni dalam menunaikan perintah Allah. Dia pernah mengatakan, kalau Allah suruh apa pun aku akan buat. Walaupun kalau dia suruh sembelih anak aku akan sembelih, kata dia. Janji tunai perintah Allah. Disebabkan Nabi Ibrahim kata macam tu, Allah puji dia. Tengok betul tak kata-kata kamu? Dia betul. Dia orang benar. Allah SWT. Kerana Nabi-Nabi itu, di antara sifat-sifat yang wajib bagi mereka, yang kita mengaji dan kita tauhid apa dia? Siddiq. Dia pertama, Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq ni bukan dekat sifat Nabi Muhammad. Semua sifat Rasul-Rasul dan Nabi benar. Membenarkan janji Allah, benar dalam kata-kata. Satu malam, satu hari, Allah firman dalam Quran ni, falamma balagha ma'hu sa'ya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah SWT, maka tak kala anak itu sampai. Balagha maksudnya sampai. Sampai di sini ulama tafsir bahas sampai apa ni? Itu sampai umur yang Nabi Ismail dah boleh berjalan ikut ayah dia Nabi Ibrahim, boleh tolong ayah dia bekerja. Ada pandangan kata umur 7 tahun, ada pandangan kata umur 12 tahun. Cik lagi anak 7 tahun,
7 tahun kan boleh berjalan ikut ayah. Ceritalah anak kita main muak 6-7 tahun, dia mula nak merapat dengan kita. Macam anak saya, pergi mana pun nak ikut. Kita pening kadang, Allah semua tempat nak ikut ni. Kadang kita takut ganggu orang lah, dia aktif sikit. Nabi Ismail dah mula ikut ayah dia, dah mula jalan kuat. Dan Nabi Ibrahim ni pula sayang sungguh pada Ismail. Kenapa sayang sangat pada Nabi Ismail? Kerana Nabi Ismail anak pertama dia selepas tunggu 86 tahun. Yang kedua baru Ishak. Waktu umur 99 tahun baru dapat Nabi Ishak. 86, 87, 88, 89. Lebih kurang lepas 3 tahun dapat seorang anak lagi. Yang paling dicintai ialah Nabi Ismail. Dan Allah pilih Nabi Ismail inilah yang menolong Nabi Ibrahim untuk bina Kaabah. Sampai Allah jadikan satu batu yang Nabi Ibrahim pijak, ada cop. Dia jadi makam Ibrahim itu. Allah kata jadikan makam Ibrahim itu tempat semayang. Ini tabarruk dia jangan dalam Al-Quran. Nabi Sayyidina Umar minta, ya Rasulullah, jadikanlah tapak kaki Nabi Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim pijak ni tempat semayang. Nabi barakah Nabi Rasul pijak sini. Kata Nabi diam. Turun ayat Quran, Allah kata apa? Jadikan makam Nabi Ibrahim musalla, jadikan musalla, tempat semayang. Satu sunat kita semayang situ. Kalau kita tak boleh semayang tempat situ lah, belakang-belakang dia kawasan tu kalau kita pergi umrah. Jadi Nabi Ismail ni, kisah Nabi Ismail, dan Nabi Ismail lah Allah pilih. Daripada dia lah turunnya keturunan yang hebat. Siapa yang hebat turun daripada Nabi Ismail? Itulah nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail anak daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, aku ni anak kepada 2 orang yang nak kena sembelih. Yang tahu Nabi Ismail nak kena sembelih tak jadi, Allah ganti dengan kibas. Yang kedua ayahnya Abdullah, Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Kerana Abdul Muttalib dia pernah nazar, aku kalau dapat anak 10 orang anak lelaki, aku akan sembelih seorang. Tengok dapat Abdullah nak sembelih. Akhirnya ada pandangan-pandangan pada waktu itu, secara ringkasnya kata gantikan anak kamu dengan 100 ekor unta, tak usah bunuhlah. Bahkan Abdul Muttalib ni dia sangat sayang sungguh kat Abdullah ni, sayang sungguh. Tak dibunuh. Akhirnya ada pandangan kata 100 ekor unta sembelih, ganti satu nyawa, maka bapa aku selamat daripada disembelih. Dan aku anak kepada cucu cicit kepada orang yang nak kena sembelih, Nabi Abdullah dan juga Nabi Ismail. Ketika mana dah sampai, kata Allah, sampai umur ma'ahu sa'ya. Ma'ahu di sini maksud bersamanya itu Nabi Ibrahim as-sa'ya. Dalam Quran Allah sebut man kana arada al-akhirata wa huwa mu'min wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min. As-sa'yu, sahabat saya ada seorang Ustaz Mustaqim, Abang Azhar kita kenal lah, Ustaz Azhar kita kenal, duduk jeli, buka pondok, ngaji Yaman juga. Nama ribat dia As-sa'yu mashkur. As-sa'yu mashkura, lebih kurang lah. As-sa'yu mashkur. Ustaz Mustaqim dia jeli. Kawan-kawan kita lah, Kelantan. Sa'yu mashkur. Sa'yu mashkur ni apa? As-sa'yu maksudnya usaha, beramal soleh. Mashkur, kata Imam Haddad, maksudnya amal-amal yang diterima oleh Allah SWT. Ribat sa'yu mashkur maksudnya ribat satu tempat, sa'yu orang usaha amal soleh, berjuang amal soleh, bermujahadah. Mashkur orang usaha amal soleh Allah terima, mashkur. Balagha ma'ahu as-sa'ya, maksudnya bersama-samanya as-sa'ya. Nabi Ismail dah boleh usahakan, tolong ayah dia kerja apa semua. Waktu ni lah Nabi Ibrahim dapat mimpi pada hari yang ke-8 Zulhijjah. Dapat mimpi. Mimpi apa tu? Mimpi kata sembelih anak. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'yatul anbiya al-wahy. Ru'yah iaitu mimpi para anbiya, itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pula umat, bukan wahyu, hanya khabar gembira, mungkin peringatan daripada Allah, mungkin ada takwil-takwil dan sebagainya. Dan memang ada ilmu takwil mimpi seperti dikang oleh Al-Imam Ibn Sirin. Okey, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi bila sampai umur ni, mimpi. Bila mimpi ni, Nabi Ibrahim rasa macam dia punya tarwiyah.
Hari ke-8 hari Tarwiyah. 8, 9, 10. Hari 8 Zulhijjah dipanggil hari Tarwiyah. Hari 9 dipanggil hari Arafah. Hari ke-10 dipanggil hari Udhiyah, hari sembelih. Hari ke-8 itulah mimpi. Siang hari dia Tarwiyah. Maksudnya dia terfikir-fikir, duk renung fikir, aku mimpi bunuh anak, maksudnya sembelih anak ni. Wahai Allah ni, jelas ke wahai Allah ni? Malam ke-9 mimpi sekali lagi. Mimpi memang wahyu Allah kena sembelih anak kamu Ismail. Anak yang kamu paling cinta pula tu. Hari ke-9 dipanggil hari Arafah. Arafah maksudnya Araf. Nabi Ibrahim dah tahu, dah yakin, dah tahu, betul-betul tahu ini wahyu dan perintah Allah, memang kena laksanakan bunuh anak, sembelih anak, korban ke anak untuk taat pada Allah SWT. Hari Arafah dipanggil. Hari Arafah itulah Nabi Ibrahim bagi tahu ke anak dia, qala bunayya, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Panggilan yang paling adab, yang paling menunjukkan kasih sayang. Ni dia bunyi tak apa ke duk cakap ni, kau kena azan tu. Sikit lagi lah, kita ambil sikit 10 minit lebih kurang. Saya ni kuliah kebiasaannya, dia start lah, kuliah harian lah. Bunyi tu berhenti terus ya. Sebab saya lari nak pergi kuliah di Darasah pula waktu tu, pukul 9.30 dengan semualah orang mengaji. Tapi ni dia panggil apa, baru tak sampai setengah cerita ni. Tapi tak apalah, kita tekan jet bagi dia shortcut sikit lah. Kita pergi jalan shortcut terus lah. Sebab kuliah maghrib ni tak boleh lama-lama. Sebab kebanyakan kita nak sembahyang isyak pula, maksudnya ada urusan lepas tu. Minta maaf kalau saya ambil masa sikit, minta maaf banyak. Kalau ada urusan tak apalah, lebih sikit saya masa nak ambil. Sebab jet barulah duk panas jet baru nak naik keluar asap baru. Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, inni ara fil manam, sungguhnya aku lihat dalam mimpi, anni azbahuka, bahwasanya aku ini menyembelih kamu. Maksudnya Allah dah wahyukan padaku, aku kena sembelih engkau. Itu maksudnya. Fanzur madza tara. Tengok adab Nabi Ibrahim, adab seorang rasul. Ini adab yang besar seorang ayah yang tawaduk. Walaupun Allah dah suruh Nabi Ibrahim sembelihkan anak, adab dan akhlak Nabi Ibrahim dia kata apa kat Nabi Ismail? Anak yang masih kecil. Dia minta pandangan Nabi Ismail yang masih kecil. Kita sebagai ayah kadang-kadang kena dengar pandangan anak kita walaupun masih kecil. Ni pak nak ajar esok bini macam mana? Masalah macam mana? Walaupun anak baru 10-12 tahun, tak apa, terima. Dengar sikit pandangan dia kadang-kadang tu. Perlu juga pandangan kadang budak kadang. Kadang Allah ilhamkan pada dia ilham yang hebat. Nabi Ibrahim yang besar, yang agung, yang mulia ini tanya anaknya yang masih kecil, fanzur madza tara. Fanzur maksudnya kamu renung-renungkan, tengok macam mana. Madza tara, kamu cuba fikirkan maksudnya. Macam mana? Allah dah suruh sembelih kamu, bagaimana pandangan kamu? Pandangan apa ni? Pandangan bahawa saya ni ayah kamu nak sembelih kamu, macam mana? Kenapa Nabi Ibrahim tanya? Dalam kitab tafsir sebut, Nabi Ibrahim tanya ni bukan sebab tak mau buat apa yang Allah suruh. Nabi Ibrahim dah kata, apa Allah suruh aku akan buat walaupun sembelih anak. Tapi Nabi Ibrahim tanya bukan sebab nak cancel, tapi dia nak tengok bagaimanakah iman dan juga pemikiran dan akal, ketinggian akal anak dia. Nak tengok terang mana anak aku. Dia bukan orang biasa anak aku, tapi aku nak tengok dia terang mana, dia punya pandangan dia. Nak ikutkan terus boleh sembelih, tapi tengok pandangan orang yang nak disembelih. So ni benda besar yang nak berlaku pada diri dia ni. Kena tanya pandangan dia. Pandangan di sini bukanlah supaya nak cancel, nak tengok apa dia kata-kata seorang yang mulia ni, anak Nabi Ibrahim ni, seorang yang hebat juga ni, yang Allah sebut dalam Quran, fabasyarnahu bighulamin halim. Sebelum Nabi Ismail lahir, Allah dah sebut fabasyarnahu, kami beri khabar gembira. Allah, khabar apa ni? Bighulamin halim, dengan anak gulam, budak ataupun anak yang akan lahir ni, dia ni halim. Halim ni apa? Sabar, ikut saya perintah Allah, tak marah. Allah dah sebut sebelum lahir dia. Dan Nabi Ibrahim nak test macam mana dia, nak tanya macam mana, okey tak anak aku ni? Dan dia yakinlah anak dia okey, cuma nak tanya macam mana pandangan. Kata Sayyidina Ismail, qala, kata Nabi Ismail, ya abati,
Dia tak panggil ya waladi, tak kata ya waladi. Ya walidi tak. Allah senang. Dia tak kata ya walid, tidak. Dia tak kata ya macam mana lagi, ya abi, tak kata ya abi. Dia kata ya abati. Abati lain. Kalau bahasa Arab, ya bunayya maksudnya wahai anakku yang tercinta, luahan cinta. Nabi Ismail dengar ayah kata nak sembelih dia. Dia tak kata, "Oi, biar betul." Tak ada. Tu kita Penang yang kata tu. Hang cakap bagi terang je. Hang cakap dia elok, biar betul yang ni. Tu kita orang Kedah, orang Penang. Dia kata apa? Ya abati, wahai ayahku yang tercinta. Adab seorang Nabi tengok Rasul. Ini perintah Allah. Ayahku nak sembelih aku. Dan aku sayang pada ayahku. Kenapa? Ayahku seorang yang taat pada Allah. Dia pandang ayah taat pada Allah, dia tak pandang ayah nak sembelih aku. Faham tak? Kalau pandang aku nak kena sembelih, itu lain pula itu. Dia pandang, Masya Allah, ayahku cinta sungguh ayahku. Kenapa? Ayahku seorang yang taat pada Allah SWT. Walaupun kena sembelih aku, dia nak buat juga. Masya Allah, dia orang yang hebat, orang yang taat, orang yang benar. Kata-kata yang dengan Allah SWT. Dahsyatnya ya abati, wahai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang diperintahkan. Itu buatlah apa yang Allah suruh tu. Sembelih saya ni, buatlah ayahku, tak ada masalah apa ya ayah. Sebab ini adalah kita berkorban diri kita untuk mentaati Allah SWT. Ini berkorban maksudnya. Kalau terkorban, tak tanya ada pandangan. Pegang, sembelih tu. Lepas tu Ismail pun tolak, jangan sembelih. Itu terkorban itu. Inilah berkorban yang sebenar, ikhlas, hati yang benar dengan Allah SWT. Hati yang berserah pada Allah SWT. Okey ya. Dan Nabi Ibrahim nak sembelih anak ni, bukanlah syok sembelih. Bukan macam kita, sembelih ayam sebab nak makan. Ni bukan sembelih nak makan ni. Dan ini kalau sembelih ni, sembelih anak ni. Kita sembelih kambing, kita seronok. Sembelih kambing ni, 2 ekor, clear. Piau lah ni. Allah sana. Gulai kari. Yang ni nak sembelih anak ni. Masa perasaan yang sedih, perasaan yang Allah nak aku sayang. Tapi tetap kena tunai perintah Allah. Perintah Allah lebih utama. If'al ma tu'mar. Buat apa yang disuruhkan. Buat apa yang diperintahkan. Dahsyat kalam-kalam dia. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Wahai ayahku, engkau akan dapati, bila engkau sembelih aku, engkau akan dapati aku ini minas sabirin. Aku ini insya-Allah. Sebut insya-Allah, adab dengan Allah ini. Adab dengan ayah, panggil elok kat ayah. Kalau ayah nak sembelih, panggil elok. Dan pandang ayahku kasih Allah. Aku terima apa yang dia nak buat. Ni orang yang berserah kepada perintah Allah dan juga kepada kekasih Allah. Percaya dia panggil. Thiqah pada awliya ataupun pada anbiya, Rasul. Kata Sayyidina Ismail, insya-Allah, adab dengan Allah pula. Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah minas sabirin. Insya-Allah aku ini engkau akan dapati aku ini daripada kalangan orang yang sabar. Aku sabar dengan takdir ini, dengan perintah Allah ini untuk aku bagi leher aku ni engkau sembelih wahai ayahku. Aku sabar, insya-Allah. Dia tak kata pun aku takut wahai ayah aku. Aku tak berani. Aku kejut. Dia kata aku orang sabar, insya-Allah aku orang sabar. Maksudnya hebat. Sabar dengan apa ni? Sabar dengan ayah kah? Sabar dengan Allah. Sabar dengan perintah Allah SWT. Dan ayahnya pun sabar, ridha dengan perintah Allah SWT. Maqam yang tinggi. Lepas tu, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maksudnya apa ni? Maksudnya falamma, Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana, Allahumma salli ala Muhammad, aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama maksudnya tak kala keduanya telah berserah diri. Ada pandangan mengatakan kedua-duanya ni mengucapkan penyaksian kepada Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi, nasyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi bahawa engkau lah Allah. Engkau suruh ni kami yakin perintah engkau semua yang terbaik. Kami tunduk pada perintah engkau, asyhadu an la ilaha illallah. Ada pandangan kata begitu. Maksudnya as-salamu, maksud as-salamu. Maksud as-salamu juga menurut pandangan yang lain mengatakan as-salamu di sini adalah persaksian untuk meninggal dunia. Aku bersaksi ya Allah, aku menyerahkan diriku untuk taat pada engkau, berserah diri dan patuh pada Allah maksudnya.
Ada mengatakan aslama ini maksudnya berserah diri dan patuh pada Allah. Falamma aslama maksudnya ketika tak kala kedua-duanya aslama. Allah tak kata ketika mana kedua-duanya tak rela. Allah sembelih anak Allah ni, tak ada. Ayat ni hebat, kita tadabbur ayat Quran. Falamma aslama, tak kala kedua-duanya aslama, serah dan patuh pada Allah. Tak apa ya Allah, kalau ini perintah Engkau tak apa ya Allah, walaupun sembelih anak sendiri. Yang nak disembelih pun aslama. Aslama di sini ada ma situ, dia sebut muthanna. Dah tambah tu alif tu, tambah alif tu. Musanna menunjukkan dua-dua orang ni berserah diri. Patuh pada Allah, tak apa ya Allah. Ikut cinta pada Allah lebih daripada segala-gala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maksudnya Nabi Ibrahim pun bila dah serah, okey patuh ni Allah, Nabi Ismail pun dah serah. Waktu ni di Mina. Keluar pergi kat Mina. Dan waktu ini dalam riwayat sebut Nabi Ismail pakai baju warna putih. Pakai baju warna putih. Allahumma salli alaihi wasallam. Waktu mana dah diletakkan pipi, wa tallahu li jabin, dibaringkan. Jabin ni maksudnya muka atau bendai. Ini kita beri perhatian sikit. Tadabbur ayat Allah. Allah senang. Maksudnya Nabi Ibrahim ni baringkan anak dia, muka anak dia belah tanah. Macam ni muka anak dia. Disebut dalam kitab tafsir Ibn Kathir. Wa tallahu lil jabin maksudnya apa? Dia baringkan anak dia nak sembelih, anak dia pakai elok-elok warna putih. Waktu nak sembelih tu dia tak sembelih macam kita sembelih lembu ataupun kambing. Kambing dan lembu kita sembelih macam mana? Dia miring belah kanan. Betul tak? Miring belah kanan lah. Dia miring belah kanan, kiri kanan. Fikir balik lembu miring belah mana? Yang penting hadap kiblat lah, kiri kanan tak apa yang tu. Saya rasa belah kiri sebab kita kepala di sini tu sebelah ni. Kepala di sini. Maksudnya dia belah kiri, dia hadap kiblat tu. Kalau maksudnya lembu ni dia belah kiri, kepala dia duduk tu. Kita pegang bala dia belah hadap kiblat, kita sembelih. Maksudnya belah kiri dia miring tu. Itu lembu itu. Nabi Ibrahim ni kata Allah, watallahu lil jabin. Dia baringkan anak dia. Dia bagi muka anak dia tu hadap belah apa? Belah tanah sana. Maksudnya kalau kita sembelih lembu duduk macam tu, Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia buat yang tu. Anak dia duduk tu. Dia pegang tengkok dia macam sembam sikit. Dia macam anak dia tunduk ke tanah. Maksud dia anak dia duduk yang tu lah. Maksud dia macam tekap dekat tanah, dia duduk tu. Macam sujud tu. Duduk tu. Kenapa Nabi Ibrahim buat macam tu? Disebut dalam kitab tafsir Ibn Kathir, dia buat macam tu sebab dia tak gamak tengok muka anak nak sembelih anak sendiri. Cuba hayati tengok anak kita tengok muka dia, kita nak sembelih dia. Tengok pipi anak belah ni macam lembu lah. Lembu kita nampak pipi, nampak mata apa semua. Sanggup dah nak sembelih? Nabi Ibrahim tak sanggup. Dia sembelih tak ada perintah Allah, tapi nak tengok muka anak kena sembelih, Allah tak sanggup. Cuba bayangkan anak kita nak sembelih, tengok muka dia macam mana. Kita pukul anak kita pun kita rasa sedih. Saya kalau buat anak saya rasa sedih. Kan kita macam mereka ni melampau sangat, kita cubit lah, kita mungkin tak buatlah teruk rasanya. Lepas tu fikir rasa sedih. Sedih sebab dia bukan ada dosa apa. Memang nampak dia buat salah tapi bukan ada dosa apa. Budak kena sabar lah sikit kita ni. Tapi kadang dia tak dengar, kita cubit dah sikit. Marah maksudnya, kan sedih, kita rasa sedih. Ini nak sembelih anak, watallahu lil jabin. Dia hadap, ada dia hadap ke sana, ke tanah. Dan Nabi Ibrahim pegang tengkok, sembelih melalui tengkok. Dia tengok tengkok tengok muka anak. Tak sanggup maksudnya. Kena sembelih anak ni dah berat dah ni, perintah Allah. Nak tengok muka anak lagi berat. Tak sanggup dah. Akhirnya dia bagi duduk belah tu. Duduk belah tanah sana. Tak sanggup dah. Supaya Nabi Ibrahim rasa tak terbeban sangat nak sembelih anak. Rasa macam ringan sikit. Tengok muka anak dengan duduk sakit tu, kita rasa apa? Wa tallahu lil jabin. Itu ayat Quran tu. Ini penting kita ngaji ayat sini. Lepas itu Allahumma salli Muhammad. Lepas itu Allahumma salli Muhammad. Nabi Ibrahim AS pun menyembelihlah anaknya. Nabi Ibrahim pun menyembelih anaknya. Waktu mana sembelih disebut dalam riwayat Allahumma salli alaihi walamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim. Dan kami pun kata Allah panggil dia itu Ibrahim. Dan ada riwayat mengatakan waktu mana dah sembelih tu betul-betul itu perintah Allah. Bukan letak pisau duk tengok Allah sembelih atau anak terus sembelih. Baring elok-elok anak, ucap syahadah apa semua,
berserah pada Allah, letak pisau dekat tengkok. Sebab anak dia yang tu, dia mula dengan tengkok, dia tengok tengkok. Bila tengkok ni dia tarik tu. Waktu sembelih, pisau tak tembus, pisau tak makan. Itu memang sebut dalam kitab Ibn Katsir sebut. Pisau dah tajam, habis tajam pisau ni. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sediakan. Betul-betul tajam, kenapa nak sembelih kena tajam betul-betul? Yang tajam tak beri kesan. Waktu tu kata Allah, kami panggil Ibrahim, hai Ibrahim, sungguh kami telah membenarkan mimpi engkau. Kata Allah, wa nadainahu an ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Waktu sembelih tu Allah panggil, Allah kata, wahai Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Betul-betul yang kau buat perintah aku maksudnya. Betul-betul yang kau ikut wahyu aku, wahai Ibrahim. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Wa inna kadzalika nzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidzabhin azim. Waktu tu Nabi Jibril alaihissalam pi duduk tengah sembelih tu, Jibril pi ambil. Dia panggil apa, sekong kibash. Kibash ni sebut dalam riwayat warna putih, bulu dia warna putih. Dia warna putih lah. Satu dalam fiqh, binatang afdal yang kita sembelih, unta ke kambing ke, pilih warna putih. Kerana Nabi Ibrahim warna putih yang mai daripada syurga tu. Ada tanduk putih, ada tanduk kibash. Ada tanduk dan putih. Mai bila buat mai, Jibril buat mai tengah sembelih. Waktu itu ditukang, kata Allah SWT, bi dzabhin azim, dengan sembelih yang besar. Kenapa Allah sebut azim, besar kibash tu? Disebut dalam kitab tafsir, kibash ni dah 40 tahun dah dibelah dalam syurga. Duduk dalam syurga 40 tahun, duduk makan 40 tahun dah. Kita kalau kambing makan 3 tahun macam mana? Ni makanan syurga pula dia makan. 40 tahun dibelah, diletak dalam syurga, membesar dalam syurga 40 tahun. Dan kambing tu dikatakan bidzabhin azim, Allah tu besar. Diganti ni yang terbaik maksudnya. Waktu tu bukanlah Nabi Ismail bertukar jadi kibash. Ada orang kata apa? Waktu duduk sembelih Nabi Ismail tengok kibash. Maksudnya dia titing dah macam tu. Kita ngaji sirah-sirah, kaji dalam lagi, tengah sembelih tu buat mai kibash, tengok kibash. Allah beritahu ditukar. Tukar Allah tahu. Letak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sebelah. Bawa mai kibash, bawa sembelih. Macam tu maksudnya. Bayangkan perasaan Nabi Ibrahim. Bagaimana perasaan dia dengan Allah SWT. Bagaimana rasa cintanya pada Allah makin bertambah. Bagaimana rasa, ya Allah, engkau lah segala-gala, ya Allah. Habis pengharapan aku pada engkau. Engkau mendengar, engkau mengetahui hal keadaan hamba-Mu. Inilah ayat Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang siapa bertakwa pada Allah, Nabi Ibrahim takwa pada Allah, ikut Allah, Allah jadikan jalan keluar untuk dia. Jalan keluar apa? Dia tukar anak kepada kibash. Jalan keluar yang terbaik Allah bagi, sembelih kibash. Ini panggil berkorban. Walaupun tak disembelih Nabi Ismail, tak sampai meninggal, tapi ini dah dikira berkorban yang sangat besar dah. Ini berkorban yang sangat besar dah. Kenapa? Sanggup tu. Kita ambil pisau hirih tangan anak kita, nak berani tak? Sanggup tak? Tahu tak sanggup dah. Ini cerita yang besar. Maka kita dah lewat 9 suku dah. Orang marah tadi di isu pula apa kuliah lama-lama. Okay. Tak maaf panjanglah. Dia inilah berkorban, bukan terkorban. Mari sama-sama kita berkorban, kita menghayati kisah ni. Kenapa kita berkeluar duit untuk beli lembu, beli kambing? Itu berkorban nama dia. Duit ni nak ikutkan, boleh kita pergi bayar motor, boleh kita pergi makan nasi Arab, boleh kita pergi Langkawi. 800 itu kita ambil apa? Berkorban. Untuk apa? Nak taat pada Allah, nak cari redha Allah. Berdasarkan hadis, amal yang paling Allah cinta di hari Aidil Adha, udhiyah ataupun zabih, itu sembelih binatang korban. Itu amalan paling besar sekali. Nabi sebut akan diampun dosa seorang yang berkorban itu sebelum darah binatang itu terpercik ke tanah. Allah ampun dah dia. Maksudnya Allah ampun dengan ampunan yang besar pada orang berkorban. Berkorban. Berkeluar duit korban. Kalau kita tak ada duit, tak apa, azam bulan tahun depan. Korban. Lembu ke kambing ke silakan. Cari yang putih kalau boleh, yang ada tanduk. Kalau tak ada, tak apalah, warna apa pun.
Lepas tu ada ranking-ranking warna lah, ulama sebut dalam kitab fiqh. Kita kena ngaji fiqh pula lah. Jadi berkorban. Yang ni yang paling besar sekali seorang hamba pada Allah. Allah firman dalam Quran sebagai penutup, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ayat ni kita duk dengar imam baca. Ayat ni cerita pasal raya korban. Pasal korban ni. Kalau orang tanya kita apa dalil korban daripada Quran, jangan pening kepala. Kita semua hafal dah. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Sungguh kami kurniakan kepada engkau al-kautsar. Kautsar ni banyak pandangan di tafsir. Kita sebut ayat kedua tu. Fasalli li rabbika wanhar. Dalil. Kan lah ni orang nak dalil. Aina dalil? Mana dalil? Sikit-sikit dalil. Kadang tak payah dalil, abang halau tu ambil duduk sana. Allah sana amat. Jadi dalil. Fasalli rabbika. Sembahyanglah untuk Tuhanmu. Solat di sini maksudnya apa? Sembahyang raya Aidil Adha. Ni besar sembahyang raya Aidil Adha ada sebut dalam Quran. Wanhar. Wanhar maksudnya dan sembelihlah. Lepas sembahyang raya Aidil Adha, kamu sembelih binatang korban. Itu maksudnya. Itu dalil dalam Quran. Inna a'tainakal kautsar. Ayat tu. Dalil sembelih korban dan juga sembahyang raya. Satu sembahyang raya ini waktunya bila? Selepas sembahyang raya barulah berkorban. Allah kata fasallat biqwa wanhar. Lepas tu barulah dan berkorban lepas sembahyang raya. Jadi ini ayat dia. Dan kata ulama-ulama, korban ni bukan sekadar korban binatang korban ni kita kena sembelih. Sembahyang tunai perintah Allah dan sembelih juga nafsu dan juga segala ajakan-ajakan jahat. Nabi Ismail Allah nak suruh dia ikut perintah Allah, kena sembelih ni diri, kena sembelih anak. Kita Allah tak suruh yang tu pun, tapi kita kena sembelih segala kehendak, bukan kehendak buruk yang dalam hati kita. Sembelih nafsu dia panggil. Sembelih kehendak nafsu. Nafsu nak buat telok, sembelih. Nafsu nak ajak kan tak, sembelih. Hanya yang kebaikan saja yang kita terima. Lintasan buruk, ajakan buruk, kotoran-kotoran yang jahat dalam ni, semua kena sembelih. Itu panggil berkorban. Sedap maksiat ni, tapi kena korban dia. Kena taat pada Allah lebih utama. Itu korban secara hakikatnya. Sembahyang dan korban sembelih akan kita punya nafsu kita ni. Nafsu buruk dia panggil, sembelih ajakan dia. Oh nak ajak benda tu, sembelih buang. Tak mau, pergi mati buang ajakan tu. InsyaAllah dan Allah bagi bersih pada hati kita semua, dan semoga korban kita diterima oleh Allah, dan semoga Allah SWT jadikan kita semua hamba Allah yang dimurahkan rezeki untuk berkorban tiap tahun, sunat tiap tahun, sunat muakkad. Mudah-mudahan Allah SWT beri segala ganjaran pada semua yang hadir. Minta maaf banyak di atas panjang kuliah. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita semua hamba Allah yang tunai perintah Allah seperti mana para nabi dan para rasul yang suka menunai perintah Allah. Dan Allah kuatkan kita untuk tunai perintah Allah, untuk taat pada Allah SWT. Dan mudah-mudahan semua masalah kita Allah bagi jalan keluar. Karena wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, tunai perintah Allah, tinggal dengan Allah, Allah beri untuk dia jalan keluar. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita semua jalan keluar daripada semua masalah. Allah tunaikan segala hajat kita yang hadir pada malam ini. Allah beri hidayah pada semua orang Qadah ini. Yang bukan Islam, yang Allah beri Islam, beri hidayah untuk masuk Islam. Yang dah Islam, yang maksiatnya Allah beri taubat pada mereka untuk taubat pada Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah makmurkan masjid ini. Allah datangkan jemaah yang ramai di masjid ini. Mudah-mudahan Allah jadikan masjid ini masjid penuh rahmat, masjid yang kita masuk dalamnya mendapat anugerah dan berkat daripada Allah. Dan kita keluar dari masjid ini, kita mendapat keampunan Allah yang besar. Kita dapat qabul hajat, kita dapat segala anugerah Allah yang besar-besar, yang luas, yang tidak ada had, syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.